Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan pengurusi, yang dikasihi tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Hari ini kita masuk pada bab azan dan iqamah. Pada bab iaitu pensyariatan azan dan iqamah. Bermulanya solat itu adalah bermula di antaranya panggilan ataupun seruan azan. Maka kalau kita lihat, azan ini adalah merupakan satu zikir yang khusus. Dia tidak boleh direka-reka. Azan tak boleh diubah-ubah, tokok tambah. Bahkan ada yang pernah mengalih bahasakan azan dalam bahasa ibunda. Maka tidak boleh kerana ia merupakan zikir yang khusus. Dan di antara tujuan azan ini tiga. Kita kena tahu tujuan azan itu sebab nanti akan datang beberapa permasalahan. Orang bertanya tentang bolehkah azan itu dikumandangkan secara rakaman, ataupun yang kedua, bolehkah azan itu dijawab jika azan itu datangnya daripada TV ataupun radio ataupun apa-apa sahaja yang ada. Maka kita kena ingat tujuan azan yang pertama adalah untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Sebab tu kita kata kalau azan maghrib, azan isyak, man tolong gantikan aku, tak bolehlah bertugas hari ni Bilal, apa dia, nanti gantikan azan maghrib, kata. Maknanya fardu. Yang keduanya iaitu mengajak orang untuk sembahyang, mengajak orang Islam untuk mendirikan solat. Dua tujuan azan. Dan yang ketiga, tujuan azan itu adalah untuk menzahirkan iaitu syiar Islam di tempat tersebut. Sebab tu kalau kita nak pindah ataupun kita nak berhijrah mana-mana tempat, antara yang diajar kepada kita adalah pastikan tempat tu ada azan dikumandangkan. Orang tua kita kata kau cari rumah yang dekat dengan masjid lah, maksud dia. Sebab azan tu biasa dikumandangkan daripada masjid ataupun surau lah. Jadi kita nak pindah, nak duduk tempat, tengok dulu. Jangan kita duduk sorang-sorang kat dalam hutan, duduk sorang-sorang kat taman yang tak ada orang Islam. Maka di situ tidak ada pensyariatan solat berjemaah didirikan. Baik. Dan kalau kita lihat, selain daripada tujuan untuk memanggil orang sembahyang, nak bagi tahu dah masuknya waktu, iaitu untuk menunaikan solat, di antara perkara yang disunnahkan ketika mana kita azan ini dalam berapa situasi. Yang pertama disebut dalam kitab, disunatkan azan dalam keadaan duka cita, dalam keadaan bersedihan yang bersangatan. Kerana dengan laungan azan itu maka akan meredakan. Kita kalau ni terlalu kecewa, terlalu duka cita, maka disunahkan untuk kita azan. Sekiranya tidak hilang duka cita tersebut, maka ulang lagi azan tersebut. Satu. Yang kedua, dalam keadaan dikuasai oleh marah, seperti mana pergaduhan, perkelahian. Bila mana marah ni sudah tentulah mereka sedang dikuasai oleh syaitan. Syaitan sedang menguasai kita kalau kita marah. Sebab tu bila marah ni dia di luar waras kita. Mata menjadi buntang, terbeliak. Tengok orang marah kan. Bawa kereta tiba-tiba ada orang potong kita cara yang tak kena kan. Kita pun marah. Mulalah tangan kita akan naiklah macam-macam. Saya pernah sekali itu tak sengaja, saya tengok dia marah, dia buat macam ni kat saya kan. Oh, psycho juga saya tu kan. Kita pun nak jadi marah lah. Pernah sekali dekat Petronas Menyih ni, parking minyak, anak saya keluar pintu kiri kereta lalu. Dia datang, bodoh dia. Dia kata apa saya tak nak ingat lah benda tu. Tapi mengajar kita sabar sungguh lah. Bila marah tak terkawal, maka di situ antara disunahkan azan. Sama ada manusia ataupun haiwan. Sebab tu kalau haiwan yang ganas, haiwan yang boleh bergaduh, yang menyebabkan
kekacauan dan sebagainya, antaranya azan. Contoh dia haiwan yang buas. Kita kalau berdepan dengan harimau, kita azan ke kita lari? Yang kuat iman dia azan lah ke? Yang bijak dia azan sambil lari. Itu contoh kan. Sebut antara apa lagi, iaitu azan itu ketika kebakaran rumah. Dalam kebakaran, kita pun pernah tengok orang amalkan, bila rumah terbakar, api menjulang, maka azan. Dan begitu juga ketika mana dirasuk oleh syaitan ataupun jin, maka azan lah. Ini sebut dalam kitab I'anah Talibin. Baik, ini antara perkara lain yang boleh kita azan selain daripada nak bagi tahu masuknya waktu solat. Begitu juga disunahkan azan kepada bayi yang baru dilahirkan, anak kita. Ayah-ayah azan tak dulu anak kita lahir? So kita pas kat nurse dia. Azan lah ayah azan. Sebaik-baiknya ayah lah. Azan dan iqamah, bayi lelaki dan perempuan sama je. Cuma dia janganlah kita tompikkan azan kau betul-betul kat telinga dia. Doktor kata sensitif kan. Kita azan tu menghala saja, menghadap. Sunnahnya menghadap kiblat. Kalau tak dapat arah kiblat pun tak mengapa, tapi azan itulah. Maka azan kepada bayi yang baru dilahirkan, dan juga mereka yang bermusafir, orang yang nak pergi jauh. Biasanya dalam budaya kita, amalan kita, biasa orang pergi haji ya. Pergi haji, nak pergi umrah lama, haji bulan Ramadan, sebulan dia duduk sana, maka azan. Sebenarnya dalam apa keadaan pun dalam istilah musafir, asalkan tujuannya baik dan tempohnya lama, maka azan. Tuan-tuan kalau tengok dalam filem Piramli Semerah Padi pun ada kan, di azannya ketika dia nak pergi jauh meninggalkan keluarganya setelah dia menikah atau berkahwin dengan perempuan tersebut. Itu antara contoh yang kita nampak lah. Dan banyak lagi lah. Dan dalam keadaan marah ni sebenarnya adalah kaitan dengan iblis ataupun syaitan yang sifatnya itu adalah daripada api. Dan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Imam Bukhari, kata Rasulullah, iblis apabila azan itu dikumandangkan, maka iblis itu akan lari terkentut-kentut sehinggalah tidak lagi kedengaran azan dilaungkan. Itu keadaan dia. Dan kalau kita selusuri sirah kepada azan ini, ramai beberapa tokoh yang kita kena kenal lah. Kalau dalam mana-mana masjid ada Tok Bilal, ada muazzin, maka kena kenal juga beberapa tokoh tukang azan yang Nabi angkat di kalangan para sahabat. Yang masyhurnya adalah sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah, satu orang hamba yang berkulit hitam yang dibebaskan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, diangkat oleh Rasulullah, dimuliakan di kalangan orang-orang Mekah ketika itu menjadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Islam, mengangkat kedudukan hamba. Islam mengangkat kedudukan wanita. Ketika mana jahiliah merendah-rendahkan wanita dan hamba, datangnya Islam, semuanya sama di sisi Allah, melainkan yang bertakwa. Itu Sayyidina Bilal, kisah dia kita maklum. Dan tukang azan Nabi ataupun muazzin Nabi yang lain, iaitu Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, satu orang buta. Dia buta. Dalam sirah menceritakan buta di dunia, celik di akhirat. Hebat kisah dia tuan-tuan. Dan dia antara menyebabkan turunnya satu surah ataupun satu ayat, iaitu Abasa. Satu hari Nabi didatangi oleh pembesar Mekah dan Nabi melayani mereka. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, atau kita sebut sebagai Ibnu Ummi Maktum ini, bertanyakan kepada Rasulullah tentang ayat-ayat Allah. Ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Tetapi Nabi tidak memberi perhatian kepadanya. Akhirnya turun ayat tersebut. Dan selepas itu Nabi SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Dia datang je Nabi bangun, dia datang je Nabi sediakan tempat yang khas kepada dia. Hebat dia. Dan dia syahid dalam peperangan ketika mana Islam berjaya menjatuhkan dan meruntuhkan kerajaan Parsi. Satu kerajaan syirik yang besar, satu kejayaan yang besar pada orang Islam ketika itu, tetapi dibayar dengan harga yang mahal, iaitu syahidnya Abdullah bin Ibnu Maktum. Masya Allah. Dia orang buta, macam dia boleh perang. Dia memilih untuk mengambil posisi untuk memegang panji tentera Islam. Sebab apa dia kata? Kamu jangan risau, jangan bimbang, kerana aku takkan lari ke mana-mana. Bila kita baca kisah dia, maka kita menginsafi diri kita. Orang buta memilih juga untuk terlibat dalam perjuangan Islam,
dan memilih iaitu untuk memegang panji tentera Islam itu, kerana dia kata aku tak akan lari, jangan bimbang, sampai mati dia kata lari, dan terbukti dalam peperangan itu akhirnya dia mati syahid. Ini harga yang mahal lah dibayar untuk menjatuhkan sebuah kerajaan syirik, iaitu kerajaan Parsi. Kemudian kalau kita lihat hukum azan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya sunat muakkadah, sunat muakkad yang sangat dituntut. Maka kalau tak azan satu kawasan itu, maka hukumnya makruh. Adapun kalau disebutkan hukum azan bagi solat tunai dan solat qada adalah sunat muakkad, iaitu sunat kifayah bagi solat berjamaah dan sunat ain bagi solat sendirian. Maknanya ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan azan ini adalah fardu kifayah. Maknanya kalau satu qaryah ini, satu kampung ini tidak ada azan, katalah apa nama tempat ni, Kesuma, contoh Fasa ke apa, saya tak ingat, minta maaf dia, Villa Kesuma, tak ada azan, maka berdosa lah. Berapa orang kat sini? Orang Islam. Berapa tuan pengurusi buat bancian? Orang Islam kita berapa? 500 ada? Lebih. Dosa lah kita tak ada azan. Sebab tu penting. Penting kerana azan adalah satu syariat. Dan kalau kita lihat dalil pensyariatan azan ini, iaitu dirakamkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ayat yang kita pun biasa baca. Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan, orang lama panggil bang, diserukan bang lah bang. Apabila iza nudiya lis-salah, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', maka segeralah kamu pergi ke masjid dan mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan jual beli. Ini dalil azan. Kalau orang tanya kita apa dalil azan, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah menyebutkan, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pensyariatannya, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis salat falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ini perintah Nabi. Apabila tiba waktu solat, hendaklah seorang di kalangan kamu azan. Masuk waktu solat, Nabi kata hendaklah di kalangan kamu azan. Maknanya orang. Ini ada kaitan dengan persoalan bolehkah rakaman azan. Maknanya kita kata sibuk semua Bilal kawasan ni, senang-senang kita buatlah satu setting kan. Masa waktu je dengar azan, oh selesai. Alarm pun tak payah bayar kan. Senang. Baik. Maka Nabi perintahkan, iaitu apabila tiba waktu solat, hendaklah di kalangan kamu, seorang di kalangan kamu azan, dan yang lebih dewasa di kalangan kamu menjadi imam. Maka di sini persoalannya, saya pernah ditanya dulu, saya ingat dah lama lah, sembang-sembang saja dengan kawan, satu orang datang, kawan dia datang tanya, boleh tak kalau kita cipta satu teknologi bila mana masuk waktu solat azan keluar, maknanya bukan orang azan tapi rakaman. Ikutlah nak guna azan Mekah ke azan Madinah ke, hebatlah surau masjid tu kan, pilih yang terbaik lah, boleh tak? Jadi sebenarnya perkara ni telah dimuktamadkan oleh para ulama lama dah. Antaranya yang saya ambil malam ni, rujukan dia adalah daripada keputusan fatwa ataupun jawatankuasa fatwa Negeri Sembilan. Soalannya apa? Soalannya berkaitan dengan apakah boleh, apakah hukumnya masjid atau surau mengumandangkan azan daripada kaset rakaman, adakah sah? Maknanya kalau soalan dia kaset, tuan-tuan, bukan zaman sekarang lah tu. Kaset ni kira zaman 80-an, 90-an kot, lepas tu hilanglah kaset tu kan. Macam pen ni kan, banyak fungsi dia kan, kaset pusing kan. Jadi dia kata bolehkah gunakan kaset rakaman? Maknanya hari ni kalau kita guna apa-apa jenis rakaman pun samalah maksud dia kan. Baik, jawapan jawatankuasa fatwa Negeri Sembilan mengatakan azan di dalam Islam adalah ibadah. Pertama sekali kita kena faham azan itu ibadah. Maknanya kalau buat dapat pahala, dan dia ada syarat-syaratnya. Kalau tak cukup syaratnya, tak sah azan itu, tak sah ibadah itu. Contoh kalau kita duduk satu masjid, kita duduk saja, tak niat i'tikaf, tak ada.
tak dapat pahala i'tikaf. Sebab tu antara rukun i'tikaf tu, syarat i'tikaf tu dua. Yang pertamanya niat, yang keduanya menetap dalam masjid. Maknanya kalau duduk tak niat untuk i'tikaf, tak dapat pahala i'tikaf. Contoh. Macam tu juga azan. Azan itu adalah ibadah. Dan mesti dilaksanakan oleh seorang yang sah ibadahnya. Ibadah yang mesti dilaksanakan oleh orang yang sah ibadahnya. Maknanya dua syaratnya. Syaratnya pada azan dan syaratnya pada orang tu. Siapa orang tu? Nanti kita baca syarat-syarat sah azan ni apa dia? Islam, siapa lagi? Mumayyiz dan sebagainya. Itu kalau orang lain azan daripada tak menepati syaratnya, berarti tak sah azan. Ulang balik azan lain. Ya, nanti kita sebut. Dan Syekh Atiyah Saqar, seorang pengurusi Lajnah Fatwa Al-Azhar, dalam fatwanya menegaskan tidak cukup syarat ataupun tidak memadai rakaman azan atau azan radio bagi menggantikan tuntutan melaungkan azan, kerana kaum muslimin dituntut agar melaungkan azan apabila masuk solat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Apa hadis yang kita bacakan tadi? Nabi kata, apabila tiba waktu solat, hendaklah di kalangan kamu azan. Maknanya Nabi perintahkan orang azan. Berdasarkan hadis ni, maka mereka mengeluarkan fatwa, iaitu azan itu mesti orang. Cumanya persoalannya, ulama bincang juga, kalau azan itu berkaitan dengan azan nak jawab azan, maka sini ada sedikit khilaf kan? Tapi kita boleh ambil pandangan yang dimurnikan oleh para ulama untuk memahamkan kita yang mana terbaik untuk kita lakukan. Baik. Dan laungan azan adalah dituntut oleh syarak untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam, dan meninggalkannya adalah makruh bagi yang berpegang pada pandangan azan itu adalah sunat muakkad, dan hukumnya haram kalau meninggalkan azan bagi yang berpegang pada pandangan azan itu adalah fardu kifayah pada satu kawasan. Faham tak tu? Jadi jangan tinggal azan. Baik. Dan disebut lagi, pelaksanaan azan langsung mestilah dengan dilakukan oleh seorang Muslim secara langsung. Mesti dilakukan oleh orang Islam secara terus. Orang lah. Kalau Azman, nama Bilal Azman lah, bukan rakaman suara, bukan. Maka wajiblah ke atas kaum muslimin di setiap masjid dan tempat salat untuk menentukan dalam kalangan mereka seorang yang akan azan, dan inilah yang diwarisi sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah pada hari kiamat. Maka kita tidak melanggar sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai tuan-tuan. Baik, kemudian kita lihat sejarah pensyaratan azan. Bila disyariatkan azan ini? Kita semua ibadah kita ada sejarah dia tuan-tuan. Kita datang solat Jumaat, bila sejarah dia tu? Bila pertama kali dimulakan Jumaat kita dah sebut dah. Kita berpuasa, bila disyariatkan puasa pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kena tahu. Sebab tu ada ulama kaji Rasulullah puasa berapa tahun, berapa kali, berdasarkan bila syariat puasa tu. Maka azan juga ada sejarahnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul dan menanti-nantikan waktu untuk solat. Tidak ada cara yang diserukan bagi solat tersebut. Tak ada cara nak panggil orang sembahyang. Tak ada cara nak beritahu masuknya waktu solat. Suatu hari mereka berbincang tentang perkara itu. Sebahagian daripada mereka mencadangkan agar menggunakan loceng seperti mana orang Nasrani. Tuan-tuan pernah tengok gereja, waktu dia nak pray tu, nak sembahyang, tak tahulah apa istilah dia tu, dia guna loceng kan, dong. Tu orang Nasrani lah. Dan sebahagian yang lain mencadangkan supaya menggunakan serunai seperti trompet tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Pandangan-pandangan yang kalau kita hari ini kata kenapa bagi pandangan macam ni, tapi kita nak bagi tahu inilah syura, inilah mesyuarat. Utarakan pandangan. Kalau pandangan kita tidak terterima, jangan kita kecil hati. Sahabat ni besar tuan-tuan, mereka bagi cadangan, tapi cadangan mereka tak diterima, tapi mereka sangat lapang dada. Kita pandangan kita tak diterima dalam mesyuarat, kita kecil hati, kita mengajuk bertahun-tahun. Jangan. Kita kena berjiwa besar, kerana dalam mesyuarat, dalam syura itu ada hikmahnya. Ini sunnah, pasti ada hikmah. Sebab tu kita nak bertukar-tukar fikiran, supaya apa saja keputusan tu terbaik untuk semua sekarang dan akan datang, dan Allah Maha mengetahui.
Kita kena ada perasaan begitu dalam diri kita. Jangan kita simpan bila orang tak terima pandangan kita, bila orang guna idea orang lain, tiba-tiba idea orang lain tu kurang berjaya, kita akan kata aku dah kata dah, aku dah cakap dulu, kau tak nak dengar. Jangan tuan. Kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala. Sebab kita bermesyuarat, kita berbincang, itu sunnah. Sehinggalah Sayyidina Umar berkata, kenapakah kamu tidak menyuruh seseorang menyuruhkan salat? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Wahai Bilal, bangun. Ini satu hukum yang kita nak tengok nanti. Azan ni duduk ke bangun? Kata Rasulullah, wahai Bilal, bangun, suruh orang sembahyang. Maka inilah permulaan sejarah ataupun pensyariatan azan. Nanti lafaz azan tu datang mana? Itu mimpi sahabat, yang kemudian dicerita kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah suruh sahabat bagi tahu kepada Bilal untuk Bilal laungkan azan tersebut. Kerana apa? Kerana lunaknya dan lantangnya suara Sayyidina Bilal. Orang yang mimpi tu tak dapat azan. Dia mimpi, dia tak boleh azan. Kalau kita mimpi, kalau boleh kita harapkan ketua kita kata, ataupun orang yang kita nak, dia kata, kamulah selayaknya azan. Tapi Nabi pilih orang lain sebab apa? Ini pun ada kaitan. Azan ni mesti orang yang suara nyaring, suaranya melunakkan. Mesti kan, ahlinya. Mesti ada ahlinya. Tak apalah, nanti kita tengok insya-Allah. Baik, lafaz azan, saya tak perlu ulang, maklum lafaz azan. Baik. Di sini ada beberapa syarat sah azan. Yang pertamanya Islam. Orang yang nak azan mesti Islam. Tidak sah azan orang kafir, kerana tiada kelayakan untuk melakukan ibadah. Orang kafir tak layak buat ibadah. Maka kalau kita nak bagi cuba-cuba dia azan, tak payah. Azan tu kena ulang balik. Yang kena azan syarat sah dia orang Islam. Okay. Yang keduanya mumayyiz, yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Kanak-kanak yang tak mumayyiz ni tak payahlah suruh azan masuk waktu. Ajar dekat rumah cukup. Kerana dia belum mumayyiz. Makna mumayyiz ni, kalau Ustaz Azhar Idrus kata senang je. Dia dapat bezakan antara shopping kompleks dengan surau. Kan? Dia dapat bezakan playground tu dengan surau. Dia dapat bezakan. Itu maknanya dia mumayyiz dah. Dia tahu beza mana. Ataupun dia ambil semayang. Bila ambil semayang tu kena cara dia. Ni tak, dia ambil semayang, dia main-main basah habis. Tu dia tak dapat bezakan. Nak buat ibadah ke nak buat apa. Maka tak azan. Yang ketiganya lelaki. Tidak sah azan orang perempuan untuk orang lelaki, sebagaimana tidak sah orang perempuan menjadi imam kepada orang lelaki. Jelas kan? Orang lelaki. Jangan pula dah tak ada orang lelaki, kita lantik muslimat lah azan, suara pun sedap macam Siti Nurhaliza. Jangan ikut akal gitu kan. Tak boleh ha? Agama kita, fiqah dia boleh ke tak boleh. Dia 5 hukum dia. Wajib, haram, makruh, harus, sunat, awal lagi sunat, harus. 5. Jangan kita kata boleh lah, suara dia sedap. Agama tidak begitu. Agama tidak begitu. Kemudian tertib menyerukan lafaz azan menurut sunnah sebagaimana urutan yang telah ditetapkan. Ikut, jangan terbalik-terbalikkan azan tu. Kejap hari ni kita azan hayya ala falah dulu, kemudian hayya ala salah, kemudian kadang-kadang terbalik-terbalikkan. Tak boleh. Tersyarat dia mesti tertib. Cumanya ada perbahasan ulama, tak tertib tu ketika zikir boleh. Contoh imam kita tadi baca subhanallah, imam kita baca subhanallah 33, alhamdulillah. Kalau nak terbalik-terbalikkan pun boleh. Ada 3 pandangan. Tapi yang majoritinya, pandangan yang kuatnya adalah ikut tertib subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kita duduk dengan adik-beradik balik kampung buat family gathering, buat hari keluarga kita, tiba-tiba abang kita saja nak tunjuk besar kepada dia jadi imam, dia zikir ikut dia je. Kejap alhamdulillah, kejap subhanallah, boleh. Asalkan lafaz tu betul disebutnya. Cuma yang terbaiknya adalah ikut turutan. Tapi azan tidak, dia mesti tertib. Kemudian azan berturutan antara semua lafaznya tanpa terpisah dengan tempoh yang lama. Hayya 'alas salah. Dia batuk. Dia pergi kat kawe minum, kejap duduk kan, sambung balik. Tempoh lama, ulang balik azan tu. Jangan dipisahkan dengan tempoh yang lama antara satu lafaz dengan lafaz yang lainnya. Ada orang dia macam tu. Tak boleh, dia berterusan. Menyaringkan suara apabila azan untuk solat berjamaah. Nyaringkan suara. Baik. Kebanyakan kita maklum, kita ulang kaji sikit. Kadang-kadang bila tak sebut benda ni, kita tinggalkan sedikit-sedikit. Nanti kita masuk sunnah azan. Apa yang kita boleh buat ketika azan.
Baik, azan di kalangan kaum wanita. Azan tidak sunat bagi orang perempuan. Ini kerana menyaringkan suara mereka dikhawatiri akan menimbulkan fitnah. Mereka disunatkan melakukan iqamah saja untuk mengingatkan para jemaah tanpa menyaringkan suara seperti azan. Ini perempuan sama perempuan. Baik, dan masuk waktu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salah falya'udhin lakum ahadukum." Apabila tiba waktu solat, hendaklah seorang di kalangan kamu azan. Waktu solat masuk baru azan. Baik, selesai syarat azan. Kemudian kita masuk sedikit iaitu sunat azan. Sebab tu penting bila kita datang ke masjid surau, yang dilantik menjadi imam dan Bilal itu dia kena cuba ajar jemaah dia perkara-perkara yang mengikut sunnah. Sebab antara hikmah kita datang berjemaah ni bukan cari salah orang, tetapi ulama kata Imam Al-Mawardi kata adalah untuk seorang yang jahil untuk belajar daripada orang yang alim. Bila kita datang, kita nak tengok antaranya kalau alimnya imam lah, kerana imam ni faham tentang hukum hakam solat, cara semayang dan sebagainya. Maka orang yang tak tahu semayang dia akan belajar. Oh, qiyamnya begini, oh rukuhnya begini, sujudnya begini, bacaannya begini. Macam tu juga azan. Sudah tentulah yang azan itu orang yang tahu tentang azan. Maka bila dia azan, oh begini cara azan, begini sebutan hurufnya dan sebagainya. Itu penting. Maka di antara yang kalau kita nak buat ketika azan, menghadap kiblat. Sebab tu kadang-kadang setengah masjid surau dia ada bilik-bilik tertentu. Macam ni tak ada bilik. Dalam bilik tu dia khususkan untuk bilik Bilal, untuk azan. Dia tak mau tengok orang, dia tak nak jemaah tengok ada orang azan kat depan. Dia nak azan di dalam. Jadi kadang-kadang ruang bilik tu menyebabkan dia letak mikrofon tu menyebabkan Bilal tak dapat menghadap kiblat. Maka rugilah. Azannya sah tetapi hilanglah sunnah menghadap kiblat. Maka buatlah satu arah untuk supaya Bilal kita menghadap kiblat. Dan kerana apa? Kerana kiblat merupakan arah hadap yang termulia, dan itulah cara yang telah diterima daripada ulama salaf dan khalaf. Kemudian suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Makruh azan berhadas, lebih-lebih lagi orang yang berjunub. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karihtu an azkurallahi azza wa jalla ila ala tuhrin. Aku tidak suka menyebut nama Allah Taala kecuali ketika suci. Maknanya Nabi, sunnahnya Nabi sebut nama Allah, zikir sebut nama Allah tu dalam keadaan suci. Maka siapa yang azan makruh dalam keadaan berhadas. Nabi semayang, kalau kita buat yang kecil yang besar, apa petah lagi dalam keadaan berjunub. Kemungkinan tak? Kemungkinan. Kalau Tok Bilal nak azan subuh kan, mana kita tahu? Tiba-tiba berkejar-kejar dia kan, oh dah lupa nak mandi kan. Dia azan je lah. Maka makruh lah hukum dia. Azan bagi orang lain azan. Memang ada orang yang azan tidak dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan berhadas, tidak keadaan suci. Maka sunnahnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian azan itu sunnahnya berdiri lah. Azan tu sunnahnya berdiri. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ya Bilal, qum fanadi lis-salah." Wahai Bilal, bangun, suruh orang sembahyang. Maknanya Nabi perintahkan Bilal supaya bangun. Maka sunnahnya azan itu bangun. Siapa yang azan duduk makruh. Terus macam Datuk Badli Shah cerita dalam satu baru ni, dia kata kat negeri Pahang tu ada berapa bulan tak dapat allowance Bilal. Sebab dia tukar yang kepala yang uruskan kewangan tu. Bukan tak dapat, nanti dapat tunggakan dia kata dalam 4 bulan. Sebulan Bilal boleh tahan lah, 2 bulan boleh tahan, masuk 3 bulan tak boleh tahan. Dia punya azan lain macam. Azan dia azan nak marah. Kali dia kata pergi hantar pegawai tengok kenapa azan. Intai-intai tengok dia azan sambil duduk, dia malas lah. Pasal allowance tak masuk. Tapi kita sangat yakinlah Bilal-Bilal ni kebanyakannya pesara-pesara. Kalau tuan-tuan pergi banyak surau masjid, dia banyak orang pesara lah. Mereka ni sebenarnya bukan nak allowance sangat pun. Mereka ni nak menyumbangkan khidmat untuk agama je. Itu je. Memang masa mereka tu masa mereka nak sumbang kepada masyarakat. Bila orang dah bagi allowance, bagilah. Tapi bila dah dapat, bila tak tunai tu rasa juga kan. Kan? Rasalah juga. Dah janji tak bagi. Macam itulah. Baik. Kemudian sunnah memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ini perbuatan sahabat.
Kerana dalam hadis kata Aba Juhaifah radhiyallahu anhu, kata dia, aku melihat Bilal azan dan aku melihat mulutnya ke sana dan ke sini. Sahabat tengok Bilal azan, tengok mulutnya ke sana dan ke sini. Apa maksud dia? Ke sana ke sini ketika azan menoleh ke kanan menyebut hayya 'alal salah, dan ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Ini sunnah. Sebab tu kita tengok, ni ramai tahu dah, tapi ada orang tak tahu. Memang ada yang tak tahu. Bila azan hayya 'alas salah, kenapa Bilal kita ke kanan? Ini perbuatan sahabat, iaitu ketika mana Bilal azan dia ke sana ke sini ketika menyebut hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Baik. Kemudian yang kelimanya, sunnah azan ini melafazkan kalimah azan dengan tartil, yakni dengan berhati-hati, jangan gelojoh sangat, sebut betul-betul sebutan tu. Kerana tujuan azan ialah pengumuman kepada mereka yang tiada di situ. Azan ni tuan-tuan, tujuan dia bukan nak panggil orang yang ada dalam surau ni. Sebab tu kita azan, kita kadang tak dengar azan dalam ni. Azan ni tujuan nak panggil tu orang tingkat 5, orang tingkat pondok jauh tu tujuan azan. Nak panggil 3 sebab tadi. Ingat lagi tak? Pertama, nak bagi tahu masuk waktu solat. Yang kedua, nak ajak orang sembahyang. Yang ketiganya, nak zahirkan syiar agama kita. Salah satu syiar agama kita azan. 3 benda tu tujuan dia kepada orang yang tak ada di kawasan ni. Maka sebutlah dengan tartil, sebutlah dengan berhati-hati, kerana tujuan azan pengumuman kepada mereka yang tiada di situ. Maka sebutan secara tartil lebih berkesan untuk tujuan tersebut, dengan sebutan yang boleh menyenangkan orang untuk mendengar azan kita dan menyahut seruan tersebut. Baik. Kemudian yang keenamnya at-tarji', mengulang lafaz azan, mengucapkan 2 kalimah syahadah secara perlahan dan sebelum menyerukannya dengan nyaring. Bila nak azan, tarji' dulu, sebut perkataannya berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abu Mahzurah, salah seorang daripada tukang azan Nabi SAW ini yang kita sebutkan tadi, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, yang keduanya Abdullah bin Umi Maktum, yang ketiganya Abu Mahzurah. Ini pun tukang azan Nabi. Bila dia azan, iaitu ketika balik daripada perang Hunain, dia azan. Yang keempatnya tukang azan Nabi Sa'ad bin Al-Qaras, iaitu seorang tukang azan di Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi bina. Dan kemudian disebut dalam riwayat Ziyad bin Al-Haris juga, Nabi pernah suruh dia azan daripada Rasulullah SAW. Maka dalam hadis ini menceritakan, iaitu tarji', kata Abi Mahzurah radhiyallahu anhu, kata dia yang bermaksud kemudian dia mengulanginya dengan berkata asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya dia ulang benda tu, tarji' secara perlahan, kemudian lautkan azan itu dengan nyaring. Begitu juga disebut pada sunnah yang ketujuh, iaitu at-taswib. Apa makna taswib? Sunnah at-taswib, ta, sa, waw, ya, ba. At-taswib, taswib ni ketika azan subuh, yang kita dengar apa dia? As-salatu khairun minan naum. Itu at-taswib, tambahan azan tu. Kenapa nama at-taswib? At-taswib itu dia kata disebutkan sebanyak 2 kali selepas lafaz hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum, sunnah. Namanya at-taswib. Bermakna, apa maksud taswib? Taswib ini maksudnya mengulangkan panggilan. Dah panggil dah tadi, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, cukup tak? Cukup. Tambah lagi ulang panggilan, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Sebab tu dalam bahasa Arab dia kata, setiap sesuatu yang kembali dilakukan maka disebut sebagai saba ilaih. Satu benda yang kita panggil balik maka disebutkan saba ilaih. Itu perkataan at-taswib, iaitu ulang pengumuman selepas pengumuman. Punya nak bagi tahu orang, lagi-lagi subuh. Sebab tu subuh ni sunnahnya, nanti kita sebut kat sini, sunnah ada 2 muazzin di masjid untuk azan subuh. Ini berlaku khususnya dalam bulan Ramadan. Negeri kita Selangor pernah buat, diarahkan dalam bulan Ramadan dibolehkan, iaitu kita azan sebelum masuk waktu dan juga azan ketika masuk waktu. Dan sunnah juga taswib tu dua-dua. Azan pertama boleh sebut as-salatu khairun minan naum. Azan yang betul tu pun sebut juga as-salatu khairun minan naum. Sunnah dua-dua tu boleh. Tak ada bezanya antara dua-dua tersebut. Jadi ini adalah yang disunnahkan, at-tasbih. Baik. Kemudian yang ke-8nya muazzin yang bersuara nyaring.
suara nyaring dan baik supaya dapat melunakkan hati pendengar dan tertarik menyambut seruannya. Kerana Rasulullah SAW pernah satu hari sahabat iaitu Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang azan. Kan sahabat dia tanya macam mana nak azan? Bunyi loceng, ikut bunyi loceng. Macam mana nak azan? Ikut serunai trompet tanduk seperti orang Yahudi. Kemudian bermimpilah sahabat Abdullah bin Zaid tentang azan. Maka dia ceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, pergilah bertemu Bilal dan ceritakanlah kepadanya mimpi yang kau alami supaya dia menyerukannya. Ceritakan kat Bilal apa yang kamu dengar dalam mimpi itu, kemudian dia akan laungkannya. Kerana apa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu anda sautan minka, kerana suaranya lebih nyaring dan elok daripada suara engkau. Nabi kenal sahabat. Nabi beritahu Bilal sebab suara dia. Maka sunnahnya azan dengan suara yang nyaring dan baik. Caranya macam mana ustaz? Cara dia tak ada cara lain, belajarlah. Kenalah pergi kursus, hantarlah. Sekarang ni online pun ada. Mana-mana kursus untuk meningkatkan kemahiran dan penguasaan muazzin dan imam, pergilah. Sekurang-kurangnya mesti ada mutiara ilmu kita bawa balik, kita boleh amal insya-Allah. Ni azan dah 20 tahun macam tu je azan je kan. Tak ada perubahan. Saya adik saya di USJ suruh kuartus guru tu, daripada dia belas tahun kat sana, dialah muazzin kat situ. Adik-beradik tak apa cakap, tak sentak tuan-tuan. Orang lain kalau tegur sentak. Saya cakap ingat dia, kau ni kata dah bertahun-tahun dah azan, cubalah belajar sikit lagu lain azan kan. Macam tu je azan dia, mendatar je kan. Tapi kalah kita kat mana? Kalah kat Istiqomah. Dia rajin azan. Kita ni azan malam-malam lah. Menang kat dia lah. Tapi nak bagi tahu, belajarlah, lunakkan suara. Baik, belajar untuk azan tu. Tak ada cara lain, belajar saja. Kemudian muazzin ni sunnahnya terkenal dengan akhlak yang mulia dan adil. Kena jagalah. Tuan-tuan saya, tuan-tuan kita semua pendosa. Tak ada yang buat salah. Semua akan buat salah. Jadi kita belajar daripada kesalahan kita, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita jadi muazzin, kita jadi imam, kita perbetulkan je lah. Yang dah lepas minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi bila dah diberi amanah, jaga akhlak kita. Usaha belajar jaga akhlak kita. Jaga orang yang baik, orang yang orang percaya, orang yang tak khianat, orang yang tak cakap benda-benda yang merapu, orang yang tak cakap benda-benda yang fitnah, yang memanjang-manjangkan adu domba. Jangan. Kita Bilal, kita imam, jangan tinggalkan. Kita memang pernah buat salah, tapi kita belajarlah tinggal semua benda tu. Sebab apa? Kata ulama, kerana seruannya tentang waktu solat itu akan lebih senang diterima. Setuju tak tuan-tuan? Satu orang azan, kita kenal dia, masih lagi buat maksiat, kan? Bila dia azan, kita mesti ada hati kecil kita. Alah dia azan, dia pun macam ni. Mesti ada. Maka orang yang cuba perbaiki diri dia, insya-Allah antaranya seruannya tentang waktu solat itu lebih senang diterima. Kerana berita daripada orang fasik ni orang yang buat dosa. Jadi orang yang buat dosa ni tidak boleh diterima. Orang yang buat dosa besar. Maka tinggalkan semua, jaga. Habis ustaz, kalau karaoke boleh ustaz? Karaoke kau tengoklah nak karaoke apa. Islam dia meraihkanlah hiburan ni. Zaman Rasulullah pun bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang perempuan Ansar ni bernasyid. Boleh. Kalau kita karaoke, tengok tempat. Suasila kalau ikhtilat, berlaku campur lelaki perempuan, tinggalkan waktu solat, buang masa, maka itu benda-benda yang Islam tak suruh lah. Tapi kalau kita nak asah minat suara kita memang bidang kita. Kita contoh kita mengajar orang, mengaji, kadang-kadang kita nak bertaranum dan sebagainya. Nasyid-nasyid itu semua boleh. Kalau lagu tu boleh, tengok lagu-lagu yang macam mana, lagu yang tidak syirik, lagu yang tidak memuja-muja manusia, tidak mengangkat manusia lebih daripada kadarnya, cukuplah. Baik. Ni dia azan, kenduri kahwin, dia karaoke, lepas tu berduit pula dengan DJ perempuan, sudah. Kita yang datang kenduri lambat tu kata, macam kenal lah suara dia kan. Mana tak kenal tuan-tuan, di bawah waktu dia azan. Jadi kalau boleh, elakkanlah, elakkan. Kerana bimbang, orang yang mendengar itu susah nak terima azan kita. Baik, tidak melanjutkan suara dan tidak melagukannya ketika azan adalah makruh berbuat demikian.
melagukan azan. Maknanya azan ni tak boleh nak lagu-lagu ke? Baik, ulama bincang tentang perkara ni. Jadi maksudkan itu melagukan tu kita lagukanlah. Sebenarnya dalam agama ni zainu dituntut untuk kita memperindahkan bacaan kita bi aswatikum, dengan suara. Elokkan, dia beza dengan menyanyikan, melagukan. Seperti mana bacaan Al-Quran. Selagi mana disebutkan melenggokkan bacaan dan sebutan tersebut dengan irama lagu dan intonasi lagu, sekiranya ia merosakkan lafaz dan makna, maka ia adalah haram. Kita bawa azan, kita bawa lagu dangdut, mentang-mentang nak apa, bagi orang seronok, kita tukar, haram. Diulang-ulang perkataan sampai hilang maksud dia. Ataupun disebutkan sekiranya merosakkan lafaz dan makna ia adalah haram, namun selama mana bacaan tersebut masih lagi meraihkan tartil dan tajwid tanpa mengubah lafaz dan makna, maka ia adalah harus dibolehkan. Jangan sampai dia menghilangkan tartil bacaan, sebutan, tajwidnya, maka dia diharuskan. Sebab tu azan tu perindahkan azan. Lenggok tu azan tu boleh. Takkan kita nak azan macam bercakap kan? Azan tu mesti ada intonasi dia. Ada apa, jawab-jawab dia mesti ada. Lepas satu naik satu. Tu ada diajar. Maka dari sini boleh. Tapi makruh kalau kita melagu-lagukannya, bahkan menjadi haram sekiranya merubah makna, habis-habis tajwid, habis semua lafaz dan sebagainya. Maka itu kita elakkan. Ni nak praktikal azan ke macam mana ni? Tuan Musi ada risau dah ni. Alamak. Macam mana? Silakan. Tak bila lagi. Yang kita sambung sikit dah nak habis dah. Muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita habiskan sedikit lagi sunnah azan. Baik. Azan ataupun sunnah azan seterusnya ialah sunnah ada 2 orang muazzin di masjid untuk azan subuh. Seorang azan sebelum fajar sadiq terbit, dan manakala seorang lagi azan selepas terbit fajar sadiq, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal azan pada waktu malam, makan dan minumlah hingga kamu mendengar azan Ibnu Ummu Maktum. Kadang-kadang bertukar. Kadang Bilal azan pertama, kemudiannya Abdullah bin Ummu Maktum. Begitu juga kadang-kadang sahabat ni yang azan itu Bilal, kemudian iqamah itu Abdullah bin Maktum. Dalam mazhab Syafi'i sunnahnya yang azan itulah iqamah, melainkan ada keuzuran. Sebaik-baiknya yang azan itulah iqamah. Dan ini yang kita disebutkan tadilah, antaranya iaitu ketika bulan puasa. Maka azan 2 kali. Dan sunat diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawabnya sebagaimana diucapkan oleh muazzin. Apa yang muazzin sebut, jawablah dengan perkataan yang sama, melainkan beberapa tempat, iaitu ketika menjawab hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah pun begitu juga. Bagi taswid as-salatu khairum minan naum, kita kata apa? Sadaqta wa bararta. Benarlah kamu dan engkau menjadi orang yang baik. Benarlah seruan kamu dan engkau menjadi orang yang baik. Masya-Allah tuan-tuan, kalau kita jawab azan ini kelebihannya besar. Kadang-kadang kita macam berat nak jawab azan. Dalam hadis menceritakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala hayya 'alas salah qala la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Apabila disebutkan hayya 'alas salah, maka katalah la haula wala quwwata illa billah. Apabila disebutkan hayya 'alal falah, maka katalah la haula wala quwwata illa billah. Wa jaa fi akhir hadis anna man qala zalika min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang menjawabnya dan berkatanya dengan hati yang ikhlas, maka dia masuk syurga. Sebab tu kita bila jawab azan ni, tu orang kata runcit-runcit kita, bekal-bekal kita. Fadilat ni besar, bukan kata benda ni kecil. Yalah, kita nak mujahadah macam nak bangun qiyam ke tahajud kan berat sikit kan. Hak ni yang kita boleh buat santai-santai. Bila kita azan kita jawab. Kata Rasulullah, siapa yang menjawab begitu dengan ikhlas hatinya, dia masuk ke dalam syurga. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa. Faham maksud dia, la haula wala quwwata illa billah. Okey.
Kemudian tadi atas sweep jawab tadi, berdoa dan berselawat ke atas Nabi SAW selepas azan. Lepas azan habis itu kita jawab semua azan, kita selawat ke atas Rasulullah SAW dan baca doa lepas azan. Betapa besarnya kelebihan orang yang berselawat dan juga menjawab azan ni, masya-Allah tuan-tuan. Dalam hadis menceritakan, iaitu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar seruan muazzin, jawablah seperti mana yang diucapkannya. Tadi bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melainkan pada sebutan la hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minas salati wa barakatuh. Habis saja kita jawab tu, kemudian kata Rasulullah, kemudian berselawatlah ke atasku. Lepas habis kita jawab la ilaha illallah, selawat kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kemudian selawatlah ke atasku. Siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku, iaitu satu kedudukan di dalam syurga yang tidak dikurniakan kecuali kepada seorang di kalangan hamba, dan aku berharap akulah orangnya, kata Rasulullah. Dia suruh umat dia doa kepada dia wasilah untuk kedudukan yang terpuji di dalam syurga. Dan Rasulullah ni punya tawadu nak cerita pada kita. Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam kata, mudah-mudahan akulah orang tu. Kita tak, kita rasa kita lah orang tu. Mudah-mudahan kita lah. Kemudian dia kata apa lagi? Dan aku berharap akulah orangnya. Siapa yang memohonkan kepada Allah wasilah untukku, pastilah dia mendapat syafaat. Ini satu cara kita nak dapat syafaat Rasulullah. Doa pada Rasulullah supaya mendapat kedudukan di syurga. Ini dikuatkan dalam hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, siapa yang berdoa ketika mendengar seruan azan dengan doanya. Apa doa selepas azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'addah. Dalam hadis yang lain menyebut innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halas lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia pasti mendapat syafaatku pada hari kiamat. Lepas baca selawat, Allah selawat ke atas kita 10 kali, sambung dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati. Kata Rasulullah, kiamat nanti aku bagi syafaat kat dia. Ni benda-benda yang kita boleh buat 5 kali sehari, tuan-tuan. Dengar azannya, selawat, jawab, selawat, doa. Selawat, jawab, selawat, doa. Dan akhir sekali, muazzin yang berselawat ke atas Nabi SAW dan berdoa hendaklah dengan suara yang lebih perlahan dan tidak terpisah daripada azannya, supaya perbuatan itu tidak disangkakan ia sebahagian daripada azan. Hak ni pun Bilal kita kena bijaklah. Bila kita nak selawat tu, kalau boleh kita asingkan dengan cara perlahankan suara kita. Serupa juga ada setengah amalannya, sebelum azan dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan? Kemudian dia selawat ya karim. Hak tu nak baca perlahan, asingkan. Ada setengah tempat tu dia subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebijaknya asingkan, kerana tidak orang menyangka ia sebahagian daripada azan, seperti mana kita berselawat dan doa selepas azan. Orang yang azan tu setengahnya ada berlaku, tuan-tuan. Lepas dia azan la ilaha illallah, ada selawat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah, perlahankan suara. Kalau ada mikrofon, jauhkanlah. Itu cara yang betul lah. Itu cara yang betul. Wallahu a'lam. Nanti kita masuk iqamah. Iqamah ni tujuannya nak bagi orang yang dah ada kat dalam ni nak bangun sembahyang, bila nak bangun, sebutan bila baru boleh bangun, dan sebagainya. Dan insya-Allah kita sambung kuliah kita akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu